Assalamualaikum, salam sejahtera. Nasional 8 bersama saya, Fatil Hidayat Ghazali. Saya Hanim Muhili. Kita saksikan paparan utama Nasional 8 edisi 20 Jun. Tiga negara setuju laksana model kawalan Selat Melaka. Kerajaan Persekutuan bantu struktur semula perkhidmatan air Kelantan. Malaysia, Indonesia dan Filipina bersetuju mengguna pakai pelaksanaan kawalan Selat Melaka MSP bagi mencegah peningkatan jenayah penculikan dan rompakan bersenjata di perairan Laut Sulu. Keputusan itu hasil mesyuarat trilateral Menteri-Menteri Pertahanan ketiga buah negara hari ini di Manila. Dalam satu kenyataan media bersama, Malaysia, Indonesia dan Filipina 7 model pertahanan bakal diguna pakai. Antaranya menyelaras aktiviti ketenteraan dalam kalangan tentera daripada 3 negara dengan memberi tumpuan kepada keselamatan maritim. Menubuhkan markas pemerintahan ketenteraan bersama di lokasi yang ditetapkan, termasuk jawatan kuasa ad hoc perhubungan tentera di perairan. Perkongsian maklumat melalui trilateral kumpulan kerja rondaan maritim. Malaysia yang diwakili Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein turut bersetuju pasukan tentera ketiga-tiga buah negara dan agensi berkaitan untuk membentuk standard operasi prosedur dan akan dimuktamadkan secepat mungkin. Dalam perkembangan lain, Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar menafikan kabar angin 4 lagi rakyat Malaysia telah dijadikan tebusan oleh kumpulan pengganas Abu Sayyaf di selatan Filipina beberapa hari selepas 4 warga Malaysia dari Sarawak dibebaskan. Tan Sri Khalid berkata perisikan Malaysia masih belum menerima sebarang laporan untuk mengesahkan dakwaan tersebut. Tak ada. Itu semua berita angin saja. Itu kita pun tak pick up bahawa adanya rakyat kita yang dicolek lah, ya, di perairan sana tu. So dan pihak Filipina juga tidak dapat memberi kita apa-apa pengesahan. So sehingga hari Minggu lepas, 4 warga Malaysia yang dicolek militan Abu Sayyaf dibebaskan. Khamis lalu terdapat laporan berita Filipina memetik Ketua Polis Tawi-Tawi berkata sekumpulan suspek tidak dikenali didakwa membawa tebusan rakyat Malaysia itu ke pantai Sitankay, Tawi-Tawi sebelum memindahkan mereka ke Sulu. Bagaimanapun, Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Abdul Rashid Harun berkata pihaknya tidak menerima laporan berhubung dakwaan penculikan itu. Mahkamah Tinggi di Kota Kinabalu hari ini diberitahu pengakuan tertuduh dalam kes pencerobohan Lahad Datu perlu diberi pertimbangan sewajarnya kerana penceritaan saksi saling disokong satu sama lain. Dato' N. Sivanandan, peguam bagi 13 rakyat Filipina yang membela diri dalam kes itu berkata anak-anak guamnya telah memberi pengakuan mereka secara individu di hadapan seorang hakim Mahkamah Session sebelum kes didengar di Mahkamah Tinggi. Dalam hujah pembelaan di akhir perbicaraan, Dato' N. Sivanandan berkata pengakuan mereka mungkin direka-reka apabila kesemuanya memberitahu mereka ditipu untuk datang ke Sabah setelah dijanjikan pekerjaan. Walaupun keterangan berbeza, namun versi peristiwa yang berlaku adalah sangat konsisten. Malah keterangan saksi pendakwaan juga menyokong pengakuan orang yang dituduh. Sementara itu, Abdul Ghani Zelika, peguam yang mewakili satu-satunya rakyat Malaysia dalam perbicaraan pembelaan itu berkata tiada bukti kukuh menunjukkan anak guamnya Abdul Hadi Mawan adalah anggota kumpulan pengganas itu yang mahu merampas Sabah dengan melancarkan perang. 13 warga Filipina dan seorang lelaki tempatan membela diri di hadapan Hakim Stephen Chong di Jabatan Penjara Sabah bagi pelbagai pertuduhan yang didakwa dilakukan antara 12 Februari dan 10 April 2013. Hakim turut mengekalkan 25 Julai sebagai tarikh penghakiman. Kerajaan Negeri Kelantan di bawah pentadbiran PAS hari ini mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan kerana membina rumah kekal baharu RKB untuk penduduk terjejas banjir yang kehilangan tempat tinggal
ketika banjir tahun 2014. Timbalan Menteri Besar Kelantan Datuk Muhammad Amanik Abdullah mengakui ia kali pertama Kerajaan Persekutuan berbuat demikian walaupun terdapat beberapa negeri lain pernah mengalami banjir besar sebelum ini. Semalam, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menyerahkan kunci rumah kekal kepada 31 keluarga mangsa banjir di Jajahan Kuala Krai. Kerajaan Persekutuan dipertanggungjawabkan untuk membina 1,141 buah rumah iaitu 844 rumah telah siap manakala 243 dalam pembinaan, 54 belum dibina dengan setiap rumah bernilai RM65,000. Kerajaan Persekutuan sedang dalam proses membantu Kerajaan Negeri Kelantan menstruktur semula perkhidmatan air untuk kemudahan 1.7 juta penduduk negeri itu. Kerjasama tersebut termasuk pembiayaan semula hutang bekalan air Kelantan, manakala penstrukturan semula industri perkhidmatan bekalan air bertujuan memastikan penduduk mendapat bekalan air bersih tanpa gangguan. Kenyataan itu diedarkan kepada pihak media oleh Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air selepas sesi taklimat mengenai penstrukturan air Kelantan di Kota Baru. Ia dihadiri lebih 1,000 ketua jabatan, badan bukan kerajaan dan pihak media. Taklimat disampaikan Setiausaha Bahagian Kanan Sektor Perkhidmatan Air dan Pembentungan Kementerian, Dr. Ching Tu Kim. Dengan keprihatinan Kerajaan Persekutuan itu, rakyat Kelantan dijangka tidak akan lagi berdepan dengan masalah air keruh yang ditanggung selama ini. Bagi mengatasi masalah yang telah berlanjutan sejak sekian lama itu, Kerajaan Persekutuan melalui kementerian berkenaan akan melaksanakan penstrukturan semula melibatkan kerjasama Kementerian Kewangan, Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara dan Pengurusan Aset Air Berhad. Pengarah Komunikasi Strategik Barisan Nasional BN Datuk Abdul Rahman Dahlan menegaskan keputusan kedua-dua pilihan raya kecil PRK menunjukkan rakyat yakin dengan kemampuan BN di bawah kepimpinan Datuk Seri Najib Tun Razak membangunkan ekonomi dan keselamatan negara. Beliau yang juga Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan berkata rakyat telah menolak sebarang usaha menjatuhkan kerajaan yang dipilih secara demokrasi. Dalam satu kenyataan, Datuk Abdul Rahman berkata kemenangan besar BN dalam kedua-dua PRK itu juga menunjukkan Datuk Seri Najib lebih daripada mampu untuk memimpin BN untuk menghadapi pilihan raya umum akan datang. Sementara itu, berdasarkan kepada kedua-dua keputusan PRK itu, peningkatan sokongan pengundi kepada BN di kedua-dua kawasan bukan sahaja daripada kalangan pengundi Melayu, malah kaum lain dan pengundi muda. Sokongan pengundi Melayu di Kuala Kangsar naik daripada 54% kepada 58%, manakala pengundi Cina daripada 46% kepada 50%. Reaksi pengundi muda juga memberangsangkan apabila peratusannya meningkat daripada 46.4% pada PRU lalu kepada 49.9%. Di Sungai Besar, sokongan mutlak pengundi amat ketara apabila undi untuk calon BN meningkat lebih 26 kali ganda berbanding 6.6 kali untuk PAS dan PAN. Jumlah pengundi Melayu yang menyokong BN turut meningkat kepada 57%, daripada 57% kepada 61%, manakala pengundi Cina meningkat daripada 35% kepada 40%. Sokongan pengundi muda kepada BN juga bertambah daripada 44.4% pada PRU 13 kepada 48.4%. Di Kuala Kangsar, calon BN Datin Mastura Muhammad Yazid menang dengan majoriti 6,969 undi, manakala di Sungai Besar, calon BN Budiman Muhammad Zohdi menang dengan majoriti 9,191 undi. Tema Sehati Sejiwa pada sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2015 dikekalkan sebagai tema sambutan tahun ini. Perkara itu diumumkan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Dr. Muhammad Saleh Tun Said Keruak selepas mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa induk sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2016 di Angkasa Puri. Datuk Seri Dr. Saleh berkata tema berkenaan mampu meningkatkan semangat patriotisme dan cintakan negara dalam kalangan rakyat Malaysia. Tema, logo dan lagu sambutan juga masih dikekalkan untuk tahun ini dan turut dikekalkan adalah penggunaan nama Hari Kebangsaan sebagai panggilan rasmi dengan tidak menyebut bilangan ulang tahun sambutan. Pelbagai program juga diatur untuk mewarnai Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia mulai Julai sehingga Oktober. Antaranya program Merdeka at Community, pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang, Doa untuk Malaysia, Kayuhan
Penyuluhan Sehati Sejiwa, Perbarisan dan Perarakan Hari Kebangsaan 2016 dan Sambutan Hari Malaysia 2016. Korporat turut sama bersama kita untuk meraihkan, untuk menganjur Hari Kebangsaan ini. Karena konsepnya ialah Hari Kemerdekaan itu adalah milik kita bersama. Kebetulan saja kerjaan itu sebagai parti pemerintah, sebagai penganjurnya. Jadi untuk mencapai matlamatnya, kita pastikan semua lapisan masyarakat dilibatkan. Mengulas lanjut, beliau berkata sambutan itu perlu ditekankan semua pihak kerana dikuatiri wujud persaingan iaitu pendekatan ke arah pengaruh perasaan globalisasi terhadap semangat nasionalisme ekoran kemajuan dunia teknologi tanpa sempadan. Kementerian Pendidikan akan berbincang dengan ahli akademik dan profesional bagi mengenal pasti tindakan sesuai termasuk menyediakan sukatan pelajaran untuk subjek pendidikan seks di sekolah dalam usaha mengelak kes pedofilia berulang. Menurut Menteri Pendidikan Datuk Seri Mahathir Khalid, pertemuan akan diadakan dalam tempoh terdekat. Pertemuan antara lain akan memberi penilaian dan membincangkan tata cara penyampaian akademik kepada murid bermula di peringkat tadika hingga sekolah menengah. So kita boleh panggil, kita boleh jemput dan kita boleh buat engagement. Apa yang patut kami buat di Kementerian Pendidikan? Diorang boleh bagi bantuan. Kita akan panggil diorang. Kita jemputlah sebab ini bersekali dengan Kementerian Pembangunan Wanita. Bersekali juga dengan agensi-agensi yang lain. So kita boleh buatlah kita punya level di Kementerian Pendidikan untuk memastikan bahawa ini patut Kementerian buat. Sebelum ini, Datuk Seri Mahathir dilaporkan berkata kerajaan bercadang memperkenalkan subjek pendidikan seks kepada kanak-kanak prasekolah untuk meningkatkan pengetahuan mereka. Perkembangan itu berikutan insiden yang menggemparkan negara baru-baru ini apabila warga Britain Richard Huckle mengaku bersalah merogol 22 kanak-kanak miskin di Kuala Lumpur. 403 aduan berhubung kes melibatkan kesalahan jelik dan ugutan diterima Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM antara Januari hingga Mei tahun ini. Mengulas lanjut, Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Jalani Johari berkata 142 daripada aduan itu adalah mengenai ugutan penyebaran gambar dan video peribadi mangsa yang telah dipanjangkan untuk siasatan lanjut pihak polis. Kesalahan yang melibatkan jenayah peras ugut ataupun mendedahkan maklumat individu bagi tujuan balas dendam adalah di bawah bidang kuasa Polis Diraja Malaysia. Namun demikian, pihak SKMM akan sentiasa bekerjasama dengan pihak PDRM dalam mementeras jenayah peras ugut di media sosial yang meliputi aspek-aspek kerjasama pemantauan, pengesanan, perkongsian maklumat dan juga aspek forensik digital. Penjelasan beliau menjawab soalan Senator Datuk Koh Chin Han. Datuk Jalani berkata SKMM juga sentiasa menjalankan program kesedaran dan pendidikan bagi memupuk budaya kepenggunaan media secara bijak agar pengguna media baharu tidak terjerat dengan jenayah berkenaan. Setakat ini pengguna internet dalam negara berjumlah 20.1 juta orang. 16.8 juta daripadanya merupakan pengguna aktif di media sosial. Lebih 10 rumah penduduk di Kampung Petani Merbau Kudong, Tasik Gelugo, Pulau Pinang dilanda banjir akibat pelepasan air kolam tadahan di Sungai Dua. Penduduk mendakwa rumah mereka dinaiki air selepas air sungai itu melimpah ekoran tindakan Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang PBAPP melepaskan air dari kolam tadahan tersebut. Banjir tersebut berlaku pada pukul 8.30 pagi hingga 12 tengah hari tadi selepas air sungai itu melimpah. Anak tengah duduk tidur ambil basah habis. Asyik tak tenggelam mati. Umur 2 tahun. Umur 2 tahun. Lepas tu terjaga lah kan. Mak dia terjaga. Kalau boleh macam ni, keadaan macam ni, kami selalu mampu ialah penduduk kami. Bila hari tu pergi report sekali, dia orang cakap, kenapa duduk tepi sungai? Kita duduk sini 56 tahun dah. Tapi ada asal bendang lagi. Bukan sebab apa? Sebab pembuangan air, pelepasan air daripada pihak PBA, iaitu secara mengejut. Lebih kurang pagi tadi lah. Lebih kurang dalam pukul 7.30, 8.30. Itu waktu permulaan air mula masuk lah. Jadi kita lihat dari sini
air mula masuk begitu deras macam apa? Macam kita kata air terjun. Apa yang saya dapat info kan, depa lepas daripada ayak Lahad Tiang. Depa lepas sana 2-3 pintu depa buka mai sini. Bila sampai satu peringkat dia akan overflow. Ayak overflow itulah yang dia melimpah ke sungai Merbau Kudung ni. Tapi kali ni dia melimpah dengan banyak. Selalu dia melimpah, dia banjir tak seteruk ni. Tapi kali ni dia memang teruk. Pasal dengan laju, dengan banyak. Penduduk berharap agar kerajaan negeri di bawah pihak berkuasa tempatan dapat menyelesaikan segala masalah tersebut. Apa plan tindakan mereka? Mungkin mereka perlu bekerjasama dengan pihak JPS dan mengeluarkan kos untuk menaik taraf sungai yang berkenaan. Kedudukan nilai ringgit kini semakin stabil dan mengukuh. Penilaian itu dibuat berdasarkan beberapa faktor global, antaranya keputusan Rizab Persekutuan Amerika Syarikat untuk mengekalkan kadar faedah yang menyumbang kepada prestasi ringgit. Ketua Kluster Ekonomi dan Pengurusan Majlis Profesor Negara MPN, Profesor Datuk Dr. Nur Azlan Ghazali berkata, spekulasi kenaikan kadar faedah beberapa bulan lalu telah mewujudkan sentimen pasaran berhati-hati dan menyebabkan ketidaktentuan nilai ringgit. Ringgit sekarang semakin stabil. Kalau kita lihat sebenarnya apa yang berlaku ialah beberapa bulan yang lalu ada ketidaktentuan daripada terhadap polisi ataupun tahap penentuan kadar faedah di Amerika Syarikat. Jadi hari ini nampak ke arah Amerika itu semakin jelas. Maka kita dapati bahawa pergerakan aliran dana antarabangsa pun juga semakin stabil dan ringgit juga semakin mengukuh. So we are quite stable. Harga minyak yang lebih kukuh turut menyokong minat terhadap aset negara pengeksport minyak. Penanda aras mata wang juga diukur menerusi harga minyak mentah dunia Brent meningkat kepada $49.17 Amerika setong yang merupakan kenaikan terbesar sejak 11 Mei lalu. Di sudut ekonomi juga, ringgit merupakan mata wang paling kukuh antara negara Asia termasuk China. Bagaimanapun sentimen pelabur dan pemain industri menjelang keputusan isu Britain dan Kesatuan Eropah pada 23 Jun ini menjadikan ringgit dan mata wang global berada dalam kadar tidak menentu. Persatuan Pimpong Malaysia TTAM meletakkan sasaran lebih tinggi pada Tamasya Sukan SEA Kuala Lumpur tahun depan. Sekurang-kurangnya 1 emas dilihat mampu dimenangi dan ia realistik memandangkan Singapura adalah kuasa besar dunia sukan itu. Pada edisi 2 tahun lalu di Singapura, Malaysia mengutip 1 emas dan 3 gangsa. The preparation for SEA Games is already there. We work very close with MSN. Okay, we have regular meetings with them. The core team hasn't been formed. Okay, but the core team will have subject to changes lah. Because lately we have a lot of injuries, especially the women's team. Plenty of injuries. The top 3 players are injured. Pelbagai program diatur termasuk menghantar pemain menyertai pertandingan antarabangsa. Satu pasukan khas juga dibentuk bagi mengharungi Sukan SEA tahun depan. Walaupun 3 pemain utama dilanda kecederaan, TTAM yakin menjelang tamasya tersebut tahun depan, satu pasukan yang ampuh bersedia untuk beraksi. Dalam pada itu, TTAM dalam rangka membina sebuah wisma baharu yang dilengkapi dengan asrama, gelanggang, pejabat dan fasiliti lain. Bagaimanapun dana sedia ada berjumlah 16 juta ringgit masih tidak mencukupi untuk membiayai kos pembinaan yang dijangka mencecah 25 juta ringgit. Han Ki Juan berkata demikian dalam sidang media selepas mesyuarat agung tahunan ke-32 TTAM. Pada mesyuarat itu, Tan Sri Koo Yuan Kim berjaya mempertahankan kerusinya buat satu penggal lagi untuk tempoh 2 tahun. Ini pula menjelang Sukan Olimpik Rio 2016. Wabak Zika yang dilaporkan melanda kawasan Amerika Selatan termasuk di Brazil bukanlah satu kerisauan utama.
Sebaliknya, faktor jenayah lebih mencuri perhatian salah seorang pelayar negara, Khairul Nizam Muhammad Afendi, yang akan beraksi di Rio dalam acara laser standard lelaki. Khairul Nizam Muhammad Afendi yang sebelum ini berpeluang berada di Guanabara Bay selama 12 hari bersama jurulatih Muhammad Effendi Abdullah dari 20 Mei sehingga 1 Jun berpandangan isu Zika ini lebih menjurus di kawasan pedalaman. Beliau mengakui wabak Zika ini sememangnya sesuatu yang penting untuk diberi perhatian. Namun, dengan kerjasama, nasihat dan panduan daripada Institut Sukanegara ASN diharap akan membendung wabak ini di kalangan atlet negara. Mengenai saranan Majlis Olimpik Malaysia MOM, atlet bebas membuat keputusan sama ada menyertai atau tidak. Baginya itu sudah menjadi tanggungjawab MOM untuk memastikan kesihatan dan keselamatan atlet negara terjamin. Selainnya, terpulang kepada atlet itu sendiri. Tapi bagi saya 2 minggu lepas saya berbalik dari Rio, Alhamdulillah semua selamat. Tak ada apa-apa, cuma saya takut kes jenayah bukan Zika sebenarnya. Kes jenayah sebab masa kami ada di sana pun ada yang antara atlet pelayaran yang kena rompak dan sebagainya. So bagi saya keselamatan tu lagi penting lah. Wabak Zika ni insya-Allah tak ada apa-apa sebab kita pun dapat maklumat daripada orang awam yang sesetengah tempat pendalaman saja yang teruk, tapi yang dekat main event dekat ni alhamdulillah okey. Sebelum ini, pihak Kedutaan Brazil di Malaysia melalui Menteri Kaunselor Daniel Falcon memberi jaminan keselamatan atlet terhadap virus Zika. Beliau turut memberi jaminan usaha untuk membendung wabak Zika ini berterusan bukan sahaja sebelum dan ketika tamasya berlangsung, tetapi sehingga wabak ini dihapuskan 100%. Khairul Nizam Muhammad Effendi, Nur Syazrin Muhammad Latif dan 2 jurulatih akan bertolak ke Rio, Brazil pada 3 Syawal atau 8 Ogos depan. Beberapa aktiviti bersama-sama anak yatim dari Kompleks Peryatim di Kemuyang menjadi tumpuan program Jelajah Ramadan RTM 2016 anjuran RTM Sibu. Aktiviti dimulakan dengan program Jelajah Singgah Lokasi Sibu FM dengan persembahan nyanyian, kuis dan sukaneka. Mereka turut berpeluang membuat persembahan nasyid dalam rakaman khas Hari Raya yang turut dihadiri pengarah penyiaran Sarawak Salmah Ibrahim Melina. Program Jelajah Ramadan RTM 2016 turut dimeriahkan dengan kehadiran Hornbill Clan Motor Club Bikers. 73 peserta dari Kelantan yang mencipta nama dalam Guinness World Records April lalu menerusi program menjahit beramai-ramai secara serentak. Program melibatkan 606 peserta dari Malaysia, Indonesia, Taiwan dan Jepun. Visualnya menutup paparan nasional 8 malam ini. Assalamualaikum. Selamat menjalani ibadah puasa.